Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Apa khabar warga Kasar yang dikasihi? Saya doakan mudah-mudahan semua kita dalam rahmat Allah Ta'ala, dalam pelihara Allah, dan kita semua selamat daripada wabak COVID dan selamat juga daripada sebarang mudarat dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Dalam kita menjalankan tugas kita seharian di pejabat, saya memahami bagaimana kita juga ada tanggungjawab dengan keluarga kita masing-masing, dan kita harapkan keluarga kita juga dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana kebahagiaan kita, keseronokan bekerja juga ada kaitan dengan bagaimana hubungan kita, sikap kita dengan keluarga kita, insya-Allah. Saya memahami bagaimana dalam situasi pandemik COVID yang ada, di mana sebahagian kita terpaksa belajar, anak-anak terpaksa belajar daripada rumah, dan kos kita juga meningkat, bebanan kita juga makin bertambah. Dalam situasi begini, mahu tak mahu kita harus mengakui bahawa kita perlukan tiga perkara. Yang pertama, kita perlu dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan saja mohon untuk kita selamat daripada wabak COVID ataupun elak daripada COVID, tapi di waktu yang sama mendekatkan diri Allah Ta'ala, berarti kita melahirkan rasa ketenangan jiwa. Kan jiwa yang tenang itu sangat penting. Ada orang kadang-kadang dengan banyak kerja, dengan tugas-tugas yang banyak, akhirnya mengganggu segala tugas kita seharian. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, kita menjaga hubungan keluarga kita, anak-anak yang diamanahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita di ayah yang terbaik. Seringkali kita mengucapkan doa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah pada kami pasangan-pasangan hidup kami, dan zuriat keturunan kami yang menjejukkan mata kami bila melihatnya, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin kepada hamba-hambamu yang bertakwa. Maksudnya, kalau kita nak jadi pemimpin, nak jadi suami, biar suami kepada isteri bertakwa pada Allah, anak-anak bertakwa pada Allah. Kalau kita jadi ketua jabatan, biar kita jadi ketua jabatan kepada kaki tangan kita, pekerja kita yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita nak jadi jiran, biar jiran yang bertakwa pada Allah. Demikianlah skop dia yang sangat luas. Mudah-mudahan semua kita diberkati Allah. Pagi ni saya nak bicarakan satu aspek yang juga biasa kita dengar, ialah bagaimana untuk mengelak soal pembaziran. Pembaziran ni tuan sekalian, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kaitkan membazir itu dengan saudara syaitan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya membazir itu saudara syaitan. Allah Ta'ala sebut membazir itu dianggap sebagai saudara syaitan, nak tunjuk bagaimana jijik perbuatan membazir. Tetapi sebahagian besar kita bila lihat aspek pembaziran dalam konteks yang kerangka yang sangat luas, termasuk juga pembaziran masa, pembaziran tenaga, pembaziran keuangan, pembaziran makanan, pembaziran guna air dan sebagainya. Aspek-aspek yang ada ini menyebabkan kadang-kadang bila pembaziran itu dah jadi satu norma dalam masyarakat, orang tidak kisah lagi membazir. Terkadang benda-benda aspek yang kecil, sebagai contoh yang mudah tuan-tuan sekalian, ada paip yang kadang-kadang dia rosak, menyebabkan air sentiasa keluar. Kalau kita mungkin setitik-setitik air itu keluar, tetapi berapa lama dah paip ni kita tak tukar? Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 5 tahun dah paip itu tak diganti. Mungkin tukar paip 3-4 ringgit saja. Tapi tuan-tuan, oleh kerana dia keluar setitik-setitik, kita tak rasa. Pasal apa? Kerana kita anggap kita nampak kecil. Cuba tadah beldi. Semalaman penuh beldi tersebut. Bayangkan kalau dah 4 tahun. Banyak mana kita dah membazir air tersebut. Demikian juga penggunaan. Kita lihat, kita di Malaysia, purata rakyat Malaysia menggunakan air sebanyak 230 liter sehari bagi seorang. 230 liter sehari. Bahkan ada yang lebih pun. Ada yang mandi kadang-kadang lama mandi, berjam-jam mandi. Bukan saya membazir air, membazir masa. Kadang-kadang yang lama sangat dalam bilik air. Contohlah, kalau kita sekarang ni agenda di peringkat kementerian, kita nak didik masyarakat untuk bergerak ke arah mengurangkan penggunaan air. Kepada target kita di peringkat kementerian, bagaimana untuk mengurangkan daripada 230 liter sehari kepada 180 liter sehari. 180 liter sehari.
Dengan kata lain, bahawa kita nak kurang lebih kurang 50 liter sehari bagi seorang pengguna. Tuan-tuan, kalau kita bandingkan di Singapura, rakyat Singapura purata menggunakan air hanya 150 liter sehari. Pasal apa demikian? Mungkin antara faktornya air kita murah. Kita tak rasa. Setengah-setengah negara macam negara-negara yang kritikal air, Australia sebagai contoh. Kawan saya maklumkan bagaimana dihadkan air untuk mandi berapa. Tapi kita kadang-kadang membazir. Kita basuh muka pun kadang-kadang ambil wuduk, kita biarkan air itu terbuka. Jadi kita tak ada tangan untuk basuh muka. Bagi contoh, waktu kita berwuduk, waktu kita gosok muka, air itu terus keluar. Terkadang ada yang besar sangat dia buka, air itu terus keluar. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita berlaku pemaziran, waktu kita mandi, waktu bersabun, ada orang kadang tengah duduk sabun badan dia, waktu mandi, paip tu dia biarkan tak tutup. Sebagai contoh. Demikian juga di basuh kereta. Dia basuh kereta, dia basuh semua, kemudian disabun, dia shampoo, basuh kereta sebut dengan sabun sebagainya. Waktu itu paip yang tak ditutup. Dibiarkan paip itu keluar. Bayangkan kita nak bersih satu kereta, kemudian bau kita. Ini sebagai contoh. Benda yang simple yang kita boleh buat. Akibat apa? Mungkin kerana kita rasa mudah air. Air kita mudah. Air kita murah. Dan kita berusaha ke arah bagaimana untuk didik. Sebab itu tuan-tuan sekalian, penggunaan di peringkat kementerian, khususnya agensi-agensi bawah kita, Suruhanjaya Air dan sebagainya, kita cuba menggalakkan rakyat, masyarakat supaya menggunakan kaedah yang lebih mudah. Sebagai contoh, sistem pipe kita, yang kita mudah untuk buka tapi mudah untuk tutup. Dan ini di antara mekanisme. Dan saya ucap tahniah, di bawah MJTC kita ada program Masjid Hijau. Salah satu aktiviti di peringkat Masjid Hijau ialah kita ganti alat-alat pipe ini yang biasa di masjid-masjid dengan alat yang jimat air, di mana pengguna ditolak, kemudian bila ditarik basuh muka, air itu berhenti. Ini sebagai contoh. Demikian juga pemaziran tenaga elektrik. Rumah-rumah kita sepatut kita sekarang mula bergerak ke arah, khususnya yang baru ataupun yang sedang dalam proses nak bina rumah ataupun nak ganti mentor lampu. Sekarang kita galakkan supaya guna LED, mentor LED, jimat tenaga, cahaya cerah tapi tenaga jimat. Sebab kita terpaksa bayar setiap item, setiap kilowatt penggunaan elektrik kita bayar. Demikian juga kadang-kadang ada tempat yang kita tak guna, aircon terbuka, ataupun kipas kita buka, sedangkan tak ada orang pun dalam bilik tu. Dan ini sepatut kita cuba bergerak ke arah bagaimana untuk kita tidak membazir. Tidak membazir. Sama ada membazir air, membazir tenaga elektrik, membazir masa. Kadang-kadang kita duk main handphone sebagai contoh, berapa jam sehari. Kita habis masa. Memanglah cerita dalam tak akan habis-habis. Tapi bila kita baca Quran sekejap, kita rasa lama. Semayang sekejap rasa lama. Tapi kita duduk dengan handphone kita kadang-kadang sampai berjam-jam masa. Kita habis masa. Kalau perkara manfaat, ya Allah, tak apa. Sebab telefon kita atau internet ni, dia bahannya banyak. Ada yang sangat bagus, kita baca, kita dapat maklumat baru, ni tak apa, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita habis masa dengan perkara yang tidak bermanfaat. Tidak manfaat dunia dan tidak manfaat di akhirat. Jadi oleh kerana itu, gunakan benda-benda macam ini kepada nilai yang ada value added, ada nilai tambah. Sama ada dalam penggunaan gadget kita atau penggunaan alat-alat elektrik kita, termasuk juga penggunaan air kita. Jadi soalnya nak balik kepada basic asas kita ialah bagaimana untuk kita mengelak pembaziran. Tuan-tuan sekalian, saya sebut ini untuk nasihat bersama. Usikum wa iyaya, saling nasihat menasihati. Kita harus mengakui bahawa terkadang kita makanan kita buang ke tong sampah. Saya kadang-kadang bila tengok sekarang ni sistem tong sampah kita buat tinggi. Kadang-kadang kucing tak ada makanan, tak dapat makanan. Dulu mungkin dia selongkar tong sampah tapi menyebabkan berselerak. Tapi sekarang ni sistem kita tong sampah tinggi. Makanan kita lebih, kucing kita lapar di luar rumah. Kucing merayu-rayu, minta makanan. Makanan kita lebih, kita buang tong sampah. Di waktu mana binatang-binatang tak ada makanan. Ini sebagai contoh lah. Demikian juga aspek pembaziran-pembaziran yang lain. Jadi soalnya bagaimana untuk kita bentuk suatu sikap, suatu disiplin supaya kita tidak terlibat dalam pembaziran.
Ya, sebenarnya kalau kita bermula dan kita cuba cek berapa, ya, contoh ya, kita negara Malaysia ni Tuhan kurniakan sumber air kita banyak, alhamdulillah. Ya, sama ada sungai kita pun banyak, ya, kemudian kita banyak tasik, ya, air bawah tanah pun ada, air hujan pun ada. Ya. Dan sebahagian di antara keperluan besar yang kita gunakan air di rumah kita ialah air yang kita guna pam tandas. Itu dianggap di antara penggunaan paling banyak, ya, air yang kita keluar. Kadang-kadang kita buang air kecil sikit je, ya. Tapi bila kita pam, bayangkan satu tabung pam tu semua masuk dalam tu. Jadi padahal yang kita boleh guna mungkin setengah berdi air yang kita tadah itu, ya, kita boleh gunakan supaya tidak berlaku pembaziran, termasuk juga aspek-aspek yang lain. Jadi soalnya ialah bagaimana untuk mengelak. Pernah satu hari sahabat-sahabat Nabi SAW, ya, Nabi SAW minta supaya jangan berlaku pembaziran, ya, dalam berwuduk, dalam ambil semayang, ya. Maka sahabat Nabi, apil wudu'i sarafun ya Rasulullah, apakah dalam wuduk ini juga ada pembaziran wahai Rasulullah? Ya. Sebab dia fikir bahawa bila wuduk ni kan kita ambil air semayang, ya, ibadah pada Allah, ya. Dia rasa bahawa tidak berlaku pembaziran. Maka ditanya Nabi, ya Rasulullah, apakah dalam berwuduk itu ada pembaziran? Nabi kata, walaupun kamu berwuduk di tengah air sungai yang mengalir, ya. Orang ambil wuduk dalam sungai contoh, ya. Macam mana Nabi kata walaupun kamu berwuduk dalam air sungai yang mengalir? Macam mana bazir situ? Sebab air itu akan pergi, kita fikirkan. Ya, tapi aspek yang dilihat oleh Nabi SAW bukan hanya penggunaan air, tapi mungkin penggunaan masa, ya, dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang dia saling kait mengait, ya, nilai ibadah kita. Ya. Jadi oleh kerana itu, kita sedang bergerak di peringkat kementerian bagaimana untuk, ya, membudayakan apa yang diistilahkan sebagai budaya, ya, hijau, budaya kehidupan hijau, yakni kehidupan yang lestari selaras dengan, ya, agenda, ya, pembangunan negara sekarang. Ya, isu pencemaran, pemanasan global, isu peningkatan kadar penggunaan, ya, gadget yang tidak mesra sebagai contoh, ya, yang mendah kepada pembaziran. Ini antara aspek-aspek yang sedang kita uruskan. Banyak agensi yang bergerak ke arah itu, insya-Allah. Kalau kita di peringkat kementerian, kita nak supaya kita menjadi, ya, orang ataupun menjadi agensi yang bukan hanya menyuruh masyarakat, tapi kita buktikan apa yang perlu kita buat. Dengan kata lain bahawa bukan kita hanya beritahu orang jangan membazir, tapi di waktu yang sama kita juga membazir. Ya, kita tak nak bukan hanya kita yang menyuruh masyarakat kita supaya jangan lakukan sesuatu perkara, maka di waktu yang sama kita harus buktikan. Kita tunjukkan bukti, ya, mudah-mudahan masyarakat kita akan dapat contohi apa yang kita laksanakan. Terima kasih banyak pada seluruh kaki tangan warga Kasar. Selamat menjalankan tugas seharian. Mudah-mudahan Allah mudahkan tugas-tugas tuan-tuan sekalian, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kehidupan kita. Jaga diri masing-masing, kita jaga kita, dan patuhi SOP yang telah diperintahkan ataupun dilaksanakan sama di peringkat kita, keluarga kita, masyarakat dan sebagainya. Ya, sekian. Hingga kita berjumpa dan sidang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sungai, korang rasa komuniti kita tahu ke tentang sungai? Jadi kita nak buat video temu bual, jom turun sungai. Jom kita terjah dapatkan jawapan daripada mereka. Tu asal mana? Asal Kampung Batu Bala, Jerantut, Pahang. Kat rumah ada sungai tak? Sungai Cika. Sungai Cika. Datuk saya pernah turun bersihkan sungai? Pernah, dan biasa mandi sungai tu. Air sungai tu boleh diminum tak? Buat masa ni kategorinya mungkin 3 lah. 3. Tapi dia ada hulu tu, ada satu anak sungai yang jernih sangat dan boleh diminum. Saya buat kategori 2. Clean nama dia. Jernih airnya dan boleh diminum. Okey, terima kasih Datuk Sri. Okey, terima kasih. Pernah turun bersihkan sungai? Tak. Belum pernah lagi. Okey, air sungai boleh diminum tak? Kalau sungai kat rumah saya tu macam tak boleh. Okey, air sungai boleh diminum tak? Boleh sebab dia jernih. Sebab jenis. Saya boleh nampak ikan tu saya minum.
Puan asal daripada mana? Saya berasal daripada Semunjan, Sarawak. Dekat rumah ada sungai tak? Of course ada. Sebab jadi punca bekalan air Sungai Semunjan. Puan duduk di mana? Saya di Pajam Nilai. Di Padang tu, di kawasan rumah puan ada sungai? Setahu saya ada lah sungai kecil, cuma saya tak pastilah dia okey ke tak. Kalau kita ada program macam tu, puan boleh turun ke sungai? InsyaAllah kita sama-sama bersihkan sungai sama-sama lah. Dekat je dengan rumah saya pun. Ada sungai. Tapi sungai tu just bukan untuk sungai yang macam rekreasi ke, untuk orang turun. Sungai tu bersih tak? Macam teh tadi. Terima kasih puan. Alright. Hargai sumber air, alam sekitar, tanggungjawab kita bersama.